Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali, Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dan berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Munawwarah yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan AJK Surau, dan ke sini tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sambung kitab Fakul Iman, saya bacakan sedikit kelebihan untuk ilmu daripada kitab Jawharul Mawhub Munafihat Al-Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, ulama Kelantan. Asalnya tulisan Jawi, telah dialih tulisan Rumi oleh Ustaz Al-Ain binti Abu. Kitab ini adalah nukilan ambilan daripada kitab Nubatul Hadith karangan Syekh Al-Alim Al-Alam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, kita Arab. Baik. Dan sabda Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya, maksudnya, aku perbendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu, dengki mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang. Kemudian daripada seorang bertakut dijawabnya. Macam mana baca kan? Baca, tak apa nak baca ya. Ulang lagi ya. Jadi kita test, setiap seorang tanya soalan yang sama, macam mana dia jawab. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, pandai, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusakai anbiya, pusaka anbiya, dan harta pusaka Harun dan Korun. Harta pusaka Harun dan Korun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Habis tak payah kumpul harta tadi ya, untuk nafkah ya wajib lah kan. Bukanlah maknanya jangan kumpul harta, tidak. Maknanya afdalnya harta dengan ilmu, mana afdal? Ilmu lagi afdal. Bukanlah maknanya jangan ambil atau cari harta langsung ya. Kemudian datang yang kedua bertanya ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Soalannya satu, tapi orang yang tanya tu berlainan, dan jawapan Sayyidina Ali untuk setiap seorang tu pun berlainan. Ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta kau peliharakan dia. Ilmu pelihara kita. Nak buat ni ini haram, nak buat ni ini halal boleh. Kalau harta, kita yang sibuk menjaganya. Tak dijaga hilang, dijaga pun hilang. Tak dijaga. Ni baru petang tadi ni isteri saya kata kawan kerja dia kat akaun bank hilang, resap Allah 2,000.
Dia kalau orang susah macam kita cari RM2,000 susah, lambat nak nyimpan je tu. Bukan boleh simpan sebelum gaji terus simpan, itu nak bayar bil api air, sewa rumah, yang beli rumah, loan kereta, itu semua baki tinggal berapa, RM5. Itu boleh senasib. Kena pula cuaca panas dah, beli ubat pula dah, habis tak ada simpan dah. Nyimpan RM2,000 tu kan senang, hilang lesap, ya Allah, ya Allah. Jadi setelah hilang tu kan banyak mana harta kita nak kena jaga, pening kepala. Ilmu jaga kita, kata Sayyidina Ali. Kemudian datang yang ketiga, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu banyak seteru, banyak musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya. Banyak harta ni kalau dia orang baik pun, sudah sedekah pun, still masih ada lagi orang yang orang kata nak buat jahat lah, nak mencuri dan sebagainya lah. Punya harta kan, orang ada ilmu banyak kawannya, ada juga ada ilmu tapi ramai musuh. Siapa? Ilmunya tu orang tak suka, kan? Ilmu ni yang banyak taulan, banyak kawan ni, kalau ilmu tu kena dengan dia punya selera, kena tekak dia, kena dengan diri dia, kena ilmu yang tak kena dengan dia punya diri, mulalah kan menjadi musuh kan. Baik, tapi secara asasnya harta, ilmu dengan harta, ilmu lebih afdal. Kemudian datang yang keempat, bertanya ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, belanjakan dia, kurang, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, sampaikan ke orang, bagi ke orang, bertambah dia, mungkin bertambah. Kemudian datang yang kelima, bertanya ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Kemudian datang yang keenam, bertanya ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipeliharakan dia daripada pencuri. Kemudian datang yang ketujuh, bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta hisab akan dia pada hari kiamat, dikira, ditanya dapat dari mana, belanja untuk apa kan. Dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat, diselamatkan, disyafaat, diselamatkan dari neraka, masuk dalam syurga kan, syafaat. Kemudian datang yang ke-8, bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Lama mana pun ilmu tetaplah macam itu. Kemudian datang yang ke-9, bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta mengeraskan hati, dan ilmu menerangkan hati. Kemudian datang yang ke-10, berkata ia, ilmu afdal atau harta, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana orang punya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya, sampai ada tahap begitu sekali. Siapa? Fir'aun lah. Orang Jawa kata saking banyaknya tu kan, saking sukinnya tu, dia kerana terlalu kayanya tu sampai tahap mengaku Tuhan. Dan orang punya ilmu mendakwakan kehambaan. Kalau banyak ilmu, lagi banyak ilmu lagi kenallah kita, sedar tentang hamba Allah, kita ni sebagai hamba Allah. Kata Sayyidina Ali, jika bertanya mereka itu akan aku pada masalah ini, nescaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan selama hidupku. Kalau setiap hari lah orang tanya aku, kata Sayyidina Ali, setiap hari lain-lain jawapan. Maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Masya Allah. Dia maknanya ikhlas lah ni nak tanya ni. Apa nama ni, tanya bukan nak nyoal-nyoal lah. Bila Sayyidina Ali jawab lain-lain, maka dia pun masuk Islam sekalian ya. Jadi cukuplah kadar ni kelebihan ilmu daripada Sayyidina Ali itu sendiri. Mudah-mudahan
dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Fardu Iman dan Simpulan Iman bagi Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi, ulama Kedah. Kalau Johor Al-Jauhari. Kenapa tak Johori? Asal bahasa Arab Johor tu jauhar. Jim waw mati di atas jauh, ha di atas ha, ra baris depan run, jauharun. Maknanya apa? Permata. Tu ada review kan, permata selatan, permata selatan. Pasal apa? Jauhar tu permata bahasa Arab. Kena orang Melayu Johor jadi tak apalah. Yang penting asal usul kataan ni kita tahulah. Dan kitab ini diselenggara, dia ada penambahan sedikit oleh Khuwailullah Anwar bin Haji Mu'ai yang berkhidmat dan bermukim di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Baik, kalau yang Rumi muka surat 25. Kalau yang Jawi surat 19. Baik. Surat 25 atas lagi. Telah terdahulu sebutnya wajib Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu bersalahannya, yakni Allah, lil bagi hawadith yang baharu. Hadis satu yang baharu, hadis banyak, hawadith. Yang baharu ni apa? Makhluk. Maknanya Allah Ta'ala tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Poinnya itu, huraiannya itu kita tengok. Dan sesungguhnya di bangsa bagi kita tatkala ini tu jauh ke depan ya. Tatkala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya serta tiada memberi bekas padanya, yang ini tiada boleh mengadakan dan mentiadakan. Jadi kita bekerja, ada usaha, ikhtiar. Ikhtiar tu pilihan hati pada zahir sahaja, tidak memberi bekas. Usaha kita, pilihan kita tu tak memberi bekas, tak boleh mengadakan atau mentiadakan. Dalam kitab-kitab yang lain seolah-olah sahaja kita seperti ada kuasa, seolah-olah sahaja kita ni ada pilihan sendiri. Hakikatnya tidak. Seperti kita bergerak tangan atau berdiamnya, kita gerakkan tangan atau diamkan tangan, maka Allah Ta'ala yang menjadikan gerak diam itu. Tangan kita bergerak ni Allah yang gerakkan, tangan kita diam Allah juga yang menggerakkan. Bukanlah kita tu Allah, tidak. Bukan begitu. Allah yang menggerakkan kita, kita bukan Allah. Dan Allah tak serupa dengan kita. Kalau contoh mudah dalam kitab-kitab tauhid yang lain, kalau kitab Risalah Tauhid, kitab Surah Agama Johor dulu, sekarang pun dipakai semula, iaitu seperti gerak tangan dan gerak pen. Satu orang guru menulis di papan putih, tak kira lah kalau dulu kapur, papan hitam, sekarang pakai marker, papan putih. Jadi sama ada pegang kapur ke, pegang marker ke, orang akan cakap cikgu yang menulis, orang tak cakap pen yang menulis atau kapur yang menulis. Sedangkan yang keluar dakwat tu kapur, yang keluar dakwat tu pen. Cikgu tak ada keluar dakwat. Cikgu cuma gerakkan pen, tapi tetap kita kata cikgu yang menulis. Kalau murid-murid pula tulis dekat buku, pegang pensel atau pegang pen, kita kata murid menulis di buku, kita tak kata pensel yang menulis. Walaupun yang keluar dakwat hitam atau pen warna biru ke, warna hitam ke, itu pen yang keluarkan dakwatnya, tapi kita tetap kata murid yang menulis. Maknanya seolah-olah makhluk itu seperti kapur, seperti marker, seperti pensel, seperti pen itu tadi. Allah Ta'ala tu tak boleh diserupakan dengan sesuatu. Tapi untuk cepat faham, seolah-olah
Allah Ta'ala ini yang menggerakkan kita. Nak cerita untuk cepat faham, pen tu bukan dia bergerak sendiri, tangan yang menggerakkan. Kita ni ibarat pen, makhluk ni ibarat pen tu tadi. Kita tak bergerak sendiri, tak ada kuasa sendiri, Allah yang menggerakkan kita, kan? Itu contoh dalam kitab Risalah Tauhid. Dalam kitab Tauhid yang lain, contoh kitab Durrus Samin, diibaratkan seperti patung wayang kulit. Patung wayang kulit. Patung wayang kulit ni ada watak baik, ada watak jahat. Jadi sama ada yang asal dulu wayang kulit ni asal daripada agama Hindu di Jawa. Tapi setelah kedatangan Islam, wayang kulit tu dikekalkan, tetapi di wataknya tu ditukar. Asal wataknya tu Ramayana Mahabharata. Kira dewa-dewa Hindu lah, kepercayaan Hindu. Tapi wayang kulit tu dikekalkan, watak-wataknya tu ditukar. Jadi ada watak baik, ada watak jahat. Pada skrin depan tengok kain layarnya tu ada watak baik, ada watak jahat, seolah-olah watak tu hidup lah. Rupa-rupanya bila tengok belakang, Tok Dalang tu yang menggerakkan dia. Tok Dalang yang buat patung tu, dan Tok Dalang yang menggerakkan dia. Menggerakkan patung yang baik, menggerakkan patung yang jahat. Jadi manusia dan segala makhluk ni diibarat seperti patung wayang kulit. Dia tak bergerak sendiri, dia tak memilih sendiri. Allah yang gerakkan dan Allah yang tentukan pilihan dia. Baik, itu dari segi hakikat, ya. Dalam kitab lain, contoh seperti gerak cincin dan gerak jari. Kita gerakkan cincin kita, orang akan cakap, kenapa Ustaz gerakkan cincin? Dah kenapa nak tunjuk cincin tu mahal sangat? Tidak. Ini cincin 200 lebih je ni, cincin kahwin ni dah 11 tahun dah. Hitam dah ni, nak kena gosok ni selalu ni. Jadi orang akan cakap, Ustaz gerakkan jari, gerakkan cincin. Orang tak cakap cincin tu gerak sendiri. Jadi makhluk ibarat cincin itu tadi, ya. Dia tidak bergerak sendiri, Allah yang menggerakkan, ya. Baik, itu contoh dalam kitab-kitab yang lain. Seperti kita bergerak tangan atau berdiamnya, maka Allah Ta'ala yang menjadikan gerak atau diam itu hanya dibangsa bagi kita, tak kala itu usaha dan ikhtiar sahaja. Usaha tu kita punya pergerakan, ikhtiar tu pilihan kita. Orang Melayu sebut usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar cantumkan sekali. Usaha tu perbuatan kita, ikhtiar tu pilihan. Khiyar asal bahasa Arab itu. Tapi kadang orang Melayu sebut ikhtiar je. Ikhtiar tu dia jadi usaha, sebenarnya dia berlainan. Tapi tak apalah, dari segi asal perkataan, ikhtiar tu pilihan hati. Maka makna usaha itu menyertai kudrah yang baharu dengan perbuatan, yakni Allah jadikan kudrah, bukan Allah jadi kudrah tu, yakni Allah jadikan kudrah, kuasa, dan Allah jadikan perbuatan bergerak itu. Ia jadikan kedua-dua itu bersama-sama, tiada dahulu kemudian. Kalau ayat dia ni agak mengelirukan, Allah yang gerakkan, patah balik yang atas, maka iktibar bersama-sama inilah yang dinamakan usaha. Maka usaha ini bukan perkara wujudi, hanya ia perkara iktibari. Baik, 40 letak kakinya wujudi atau disebut amrun wujudiyun, iaitu perkara yang bangsa adanya, seperti kaki yang berjalan, jadi dapat dilihat kaki itu bergerak atau diamnya. Ini penambahan oleh penterjemah. Kemudian iktibariyun, 41 nota kakinya, iktibariyun atau disebut amrun iktibariyun, iaitu perkara yang bangsa kira-kira atau perkara yang hanya difaham adanya, seperti difaham akan langkah-langkah kaki yang melangkah dan tiada dapat dilihat, atau kelakuan tersebut hanya yang dilihat ain kakinya sahaja. Jadi asal bahasa Arabnya wujud itu boleh lihat dah, boleh nampak. Iktibariyun itu dibayangkan sahaja, Dan makna ikhtiar itu Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita, kehendak. Ikhtiar tu kehendak, pilihan, keinginan.
yang dinamakan iradah kulliyah. 42 nota kakinya, iradah kulliyah, iaitu kehendak, keinginan yang umum atau meratai. Pada zahir seolah-olah kita ni ada pilihan sendiri, hakikatnya Allah yang menentukan, menjadikan iradah pada kita, iaitu Allah yang tentukan seseorang itu nak beriman atau tidak, nak buat baik ataupun tidak. Itu dari segi hakikat kejadian sebenar, hakikat tauhid. Dan ta'alluq iradah kulliyah pada barang yang hendak dibuat itu dinamakan ikhtiar. Ta'alluq tu apa? Nota kaki dia situ. Ta'alluq iaitu hubungan atau kaitan ataupun kerja, tugas iradah kulliyah tu kan. Baik, ini perbahasan agak perinci berkaitan istilah-istilah Pokok pangkalnya yang perlu kita faham, iaitu pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita ada pilihan sendiri, kita ada usaha sendiri, kuasa sendiri. Hakikat sebenar Allah yang tentukan pilihan setiap makhluk, dan Allah yang jadikan pergerakan, Allah yang menggerakkan perbuatan seseorang ke arah keimanan atau kekufuran, ke arah kebaikan ataupun kejahatan. Ini dari segi hakikat kejadian sebenar. Dan dinamakan juga iradah juz'iyah. 44 nota kakinya, iradah juz'iyah, iaitu kehendak atau keinginan yang sebahagian-sebahagian saja, tidak menyeluruh. Maka ikhtiar itu terdahulu daripada usaha, pilihan. Maka dengan sebab dibangsakan bagi kita usaha dan ikhtiar, itulah dijanjikan beri pahala bagi kita pada mengerjakan yang disuruhnya, dan dijanjikan siksa atas kita pada mengerjakan yang ditegahnya. Ini pada zahir Allah Ta'ala jadikan usaha dan ikhtiar pada zahir itu. Maka pada zahir itulah seolah-olah bila kita buat baiklah dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Itu pun pada zahir lah. Sebab usaha ikhtiar tu pada zahir. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 286. Artinya, tetaplah bagi seorang dapat pahala barang yang berusaha ia dengan kebajikan, dan atasnya dosa barang yang berusaha ia dengan kejahatan. Baik. Dari segi hakikat, dalam kitab-kitab tauhid yang lain dibahaskan agak panjang sedikit. Adapun dosa dan pahala dari segi hakikat yang sebenar, contohnya kitab Tuhfatul Murid. Nanti ada masa, ada rezeki, habis kitab ni kita masuk pula kitab lain, ataupun saya bawakan sikit tebuk pada kitab-kitab Arab. Jadi kita nampak perbahasan yang lebih berinci, iaitu dari segi hakikat tauhid kejadian sebenar, dosa dan pahala itu bagaimana, iaitu seseorang yang Allah Ta'ala berikan pahala kepadanya itu dengan kasih sayang rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masukkan seseorang dalam syurga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Manakala jika seseorang Allah Ta'ala berikan dosa dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, itu dengan keadilan Allah. Adil macam mana Ustaz? Keadilan Allah iaitu hak milik Allah Ta'ala. Satu orang Allah Ta'ala berikan dosa dan Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, itu adalah keadilan Allah, iaitu hak milik Allah Ta'ala. Maknanya satu orang tak boleh mempertikaikan kalau Allah Ta'ala berikan dosa kepadanya dan masukkan dia ke dalam neraka. Bertepatan dengan sebuah peristiwa Rasulullah SAW dalam kitab Fadailul A'mal, kisah sahabat ada, dalam kitab Hayatus Sahabah pun ada. Saya cuba cari sekejap kalau lupa lah. Jadi dalam kitab Fadailul A'mal dan juga kitab Hayatus Sahabah pada bab kisah sahabat ni, Rasulullah SAW pernah membacakan ayat Al-Quran pada satu malam.
semasa solat malam, iaitu Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, fa'in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Pada bab kisah sahabat bulan Ramadan. Solat Jumaat dengan Al-Quran. Kisah Rasulullah depan sekali, perjalanan Nabi dalam yang keislaman, Islam. Takut kepada Allah, ribut. Rasulullah menangis sepanjang malam, surat 30. Surat 30, Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Pada suatu ketika Rasulullah SAW telah menangis sepanjang malam dan mengulangi ayat ini. Sepanjang malam, tuan-tuan. Menangis sepanjang malam. Malam bukan sekejap. Lama. Kita lelaki jarang menangis. Susah nangis. Lelaki susah menangis lah. Kecuali satu ditinggal kekasih, tu lah, pas nongging, itu nangis tahan. Budak-budak lah kita punya kan, ditinggal kasih lah, nangis lah. Kalau budak lah kan, budak masa kecil je tak dapat apa mainan ke apa, nangis. Dah besar susah lelaki nak nangis. Apatah lagi menangis sepanjang malam, menangis kerana Allah Ta'ala pula tu. Bukan orang sini lah, tempat lain orang sini insyaAllah mudah-mudahan Baik, telah menangis sepanjang malam dan mengulangi ayat ini sehingga ke pagi. Ulang ayat sama ni. Ya Allah, ya Rabbi kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang sepanjang malam sampai ke pagi, sampai subuh lah. Artinya apa? Jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalang perbuatanmu. Allah Ta'ala kalau siksa mereka ni hamba lah, hamba Allah, termasuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini tak diterangkan dah, dengan kita ayat sahabat dengan diterang panjang sikit. Jika kau azab mereka, siksa mereka, termasuk diri aku ni, kata Rasulullah. Sebab itu Rasulullah menangis. Tidak ada yang menghalang perbuatanmu. Tak ada siapa nak menghalang. Siapa? Alien nak halang? Alien tak ada, tak tidak. Kalau ada pun alien tak boleh menghalang. Alien tu pun orang tak lain jadikan. Apa buktinya? Dalam kitab Tauhid, Allah Ta'ala khaliqun, pencipta. Selain Allah Ta'ala dipanggil makhlukun, yang diciptakan. Jadi makna makhluk tu apa? Ma siwallah, barang yang selain Allah, perkara-perkara, segala perkara selain Allah. Kalau adalah alien, alien pun makhluk Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang dapat menghalang perbuatanmu. Maknanya Rasulullah tu punya faham ayat ni, kalaulah Rasulullah tu nak dimasukkan dalam neraka, tak ada siapa boleh halang. Rasulullah pun tak boleh halang. Rasulullah juga makhluk. Jika kerana sesungguhnya mereka ialah hamba-Mu, hamba Allah. Rasulullah aja, kekasih Allah, menangis membaca ayat ni, sedar akan kehambaannya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kita ni hamba Allah yang jauh lah, maksudnya martabatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi lah kita kena sedar. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maksudlah Rasulullah, maka sesungguhnya engkau sahajalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Baik, pendek je cerita ni. Rasulullah menangis membaca ayat ini. Jadi huraiannya itu dalam kitab Tauhid. Kita boleh baca sedikit, ya. Baik.
Jadi dalam kitab Tauhid yang lainlah dibahaskan bahawasanya pahala dan masuk syurga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan seseorang yang diberikan dosa dan masuk dalam neraka itu adalah keadilan Allah. Yang ini keadilan Allah itu apa? Hak milik Allah Ta'ala. Baik. Tanbih, jaga-jaga. Oh ya, disebut jaga-jaga ni saya baru teringat. Dalam seminggu ni tuan-tuan, saya banyak pergi kuliah-kuliah masjid yang saya pergi. Saya iklankan, saya maklumkan tentang ajaran sesat baharu yang timbul ni, yang viral ni, iaitu ajaran Shihab. Tuan-tuan mungkin dah maklum, sedia maklum. Banyak video, beberapa orang yang saya dapat video daripada kawan saya dikongsikan, beberapa orang remaja menyebut nama, berani tu sebut nama masing-masing, dan berani pula dia cakap tu dia berpasi gudang. Tak tahu betul tidak, tak tahulah kan, takut dia cakap aja. Tapi ada kuliah saya kat Besi Gudang tu, saya cakap gitu, kata betul Ustaz, kat tu cari masain, kata maaf itulah cakap kan. Maknanya salah satu ajaran Shihab ni apa kesesatan dia Ustaz? Kerajaan Johor telah keluarkan warta negeri Johor, warta kerajaan negeri Johor. Saya share kat Imam, kalau Imam nak share dengan jemaah kan, kesesatan ajaran Shihab ni. Dalam warta kerajaan negeri Johor tahun 2021, lama dah, bukan lama lah, maknanya 2 tahun lepas, dah diwartakan kesesatan ajaran Shihab ni. Dia ada disenaraikan 9 kesesatan ni. Kita ambil sikit lah, tak payah bahaskan semua. Salah satunya mengakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai Tuhan. Dia mengagungkan Nabi Muhammad itu bagus, tapi sampai ke tahap di Tuhan itu dah melampau, dah jadi sesat lah, dah jadi murtad atau terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dia belajar, itulah tak tahulah, kalau dia memang asal Johor, barangkali seluruh agama tak habis, barangkali ataupun tak masuk seluruh agama, ataupun masa ustaznya ngajar atau ustazahnya ngajar bab tauhid, dia cuti bersukan, mungkin lah macam tu kan. Kalau betul seluruh agama Johor, ada belajar sifat 20, ada belajar sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, kan lain, tak sama. Jadi dia kata Nabi Muhammad itu Esa, ada sifat Esa. Esa ni Arab ni wahdaniyah, tunggal, maha satu, maha Esa. Esa ni orang Kelantan pun disebut Esa, bahasa Melayu. Arab wahdaniyah, satu, maha satu lah. Kelantan sebut Esa. Tu pun tak sebut Esa, se dia ujung, beriang, seriah, kan, se dia. Jadi Esa tunggal atau maha satunya Allah Ta'ala ini, yang lepas asal kita dah ulang ganti tu kan, bab wahdaniyah, iaitu pada 3 perkara, pada zat, sifat dan perbuatan. Dari segi zat Allah, diri Allah, Allah Ta'ala tidak terdiri dari sebarang susunan. Tidak terdiri daripada sebarang susunan, tidak berwajah, tidak bertangan, tidak ada sebarang anggota. Yang kedua, zat Allah yang tidak bersusun ini hanya zat Allah, tak ada zat lain atau diri lain yang sama dengan zat Allah yang tidak bersusun ini. Itu poinnya tuan-tuan ya. Dari segi dalil nakli dan aklinya panjang. Ini kita ulang kaji dan kita kemukakan dalil hujah kesesatan ajaran Shihab ya. Yang kedua, Esa Allah Ta'ala wahdaniyah, maha tunggal, maha satu Allah Ta'ala pada sifat, iaitu setiap sifat Allah tidak berbilang. Contohnya sifat kudrat Allah, sifat berkuasanya Allah, tidak ada 2 atau lebih. Maksudnya Allah Ta'ala ada sifat kudrat, Allah itu zat, dia ada diri dia, dan sifat kudrat itu sifat, bukan zat, berlainan. Allah dan kudrat, Allah itu zat, kudrat itu sifat, walaupun berlainan tapi tidak bercerai tanggal atau tak terpisah. Tak terpisah. Maka kalaulah ada yang memahami Allah pinjamkan kuasanya kepada makhluk,
maknanya sudah berpisah kuasa Allah dari zat Allah, dari diri Allah, dipinjamkan kepada makhluk, maka sudah tidak esa Allah Ta'ala dari segi sifatnya. Dua pandangan ulama tentang fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan fahaman ini jatuh kufur, murtad, terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kitab-kitab tauhid yang Melayu ada, yang Arab pun ada, iaitu kenapa? Kerana sudah menafikan sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang kedua, pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan fahaman ini belum lagi terkeluar daripada Islam. Dia masih Islam. Kenapa? Sebab dia masih mengatakan kuasa itu daripada Allah, bukan makhluk tu punya kuasa sendiri. Kalau makhluk tu ada kuasanya sendiri, itu memang jelas kufur, murtad, bukan fahaman agama Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia masih kata kuasa tu daripada Allah. Maka fahaman ini masih lagi Islam, tetapi ahlul bid'ah dan fasik, berdosa besar. Maknanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah berfahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Jadi ada dua pendapat ulama. Mana pendapat yang kuat dalam bab ini? Pendapat yang kuat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari jatuh nombor 2. Baik. Tapi bahaya jugalah. Yang kedua, esa Allah pada sifat. Setiap sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Contoh, mendengarnya Allah tak sama mendengarnya makhluk. Makhluk mendengar kena ada telinga, gegendang telinga. Kadang telinga ada pun tak dengar sangat. Rupanya apa? Tak sumbat, tahi telinga contohnya. Ataupun apa, kapas buat kulit telinga tu sumbat, sampai berkulat jadinya, contoh kan. Allah Ta'ala mendengar tiada perantaraan, tak perlukan telinga, rendang telinga, tak perlukan gelombang baru dengar. Tak ada gelombang tak dengar. Mesti kuat gelombangnya, perlahan tak dengar, tidak. Allah Ta'ala sifatnya tak sama dengan makhluk. Yang ketiga, esa Allah Ta'ala pada af'al, iaitu perbuatan. Yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tidak perlukan syarik ataupun kawan ataupun sekutu. Allah Ta'ala sendiri boleh jadikan atau mentiadakan sesuatu. Yang kedua, hanya Allah yang ada perbuatan yang memberi bekas. Makhluk ada perbuatan zahir, pandangan mata kasar, tak memberi bekas pun. Baik, itu secara ringkas ulang kaji tentang sifat esanya Allah Ta'ala. Tak boleh sifatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri ada sifat wajib ni, ada sifat, dan sifat yang harus tu sendiri iaitu mempunyai ciri-ciri kemanusiaan, makan, minum, berkahwin dan sebagainya. Jadi fahaman ini banyak tujuannya tu kan. Salah satunya nak melariskan barang jualannya tu. Dia jual air dia tu katanya air panjang umur. Panjang umurnya tu sampai bila? Sampai kiamat kata. Itu yang orang suka tu. Ini Ustaz, dah ya pula. Jangan kat mana cari Ustaz? Jangan dicari. Orang pantang orang tu, air panjang umur. Kemain tu pantang orang dengar tu. Baik, jadi ada lagi 9 perkara. 9 perkara, semua sekali ada 9 kesesatan. Itu salah satunya. Puncanya apa? Begini, puncanya iaitu dia setiap kesesatannya tu rupanya ada dalil Quran ni dan hadis ni. Macam mana orang tak terikut Quran hadis? Dalilnya begini, Quran, dalilnya begini, hadis. Quran hadis takkan salah Ustaz. Quran betul, hadis betul. Cuma pemahaman dia tu yang salah. Sebab ayat Al-Quran
ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ulama mengklasifikasikan, mengkelaskan, ada ayat yang muhkamat, yang jelas. Yang kedua, ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Kemudian pembahagian ayat Al-Quran yang lain, ada ayat hakikat tauhid, ada ayat zahir syariat. Itu dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Berbelas-belas, malah berpuluh-puluh kitab tafsir para ulama tidak dirujuk langsung, diketepikan langsung. Tak dirujuk satu pun. Daripada Quran terus dia faham sendiri. Begitu juga hadis. Kalau Al-Quran ada tafsir Quran, hadis ada syarah hadis. Syarah hadis pun ada berbelas-belas, mungkin berpuluh-puluh syarah hadis. Iaitu bersama juga dengan ayat Quran, ada yang muhkamat, jelas, ada yang mutasyabihat, samar-samar, ada yang zahir syariat, ada yang hakikat tauhid. Baik, contohlah, nak buat contoh satu ayat Al-Quran. Saya pernah sebut dulu kat sini banyak kali. Kalau suratul Mulk yang kita selalu baca, Isyak tu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi, Allah yang khalaqal, menjadikan mauta, maut, wal hayah, dan hidup. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dalam ayat yang lain, qul yatawaffakum malakul maut, surah yang lain, katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Dua-dua ayat Al-Quran. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Habis tu siapa yang matikan, Allah ke malaikat maut? Saya dah pening. Jangan pening. Pening ni sebab kita rujuk kitab terjemah Al-Quran, jadi pening. Kalau kita rujuk pertama kitab tauhid, yang kedua kitab tafsir, kita tak akan pening. Dua-dua ayat Quran tu betul. Ayat yang mengatakan Allah yang menghidupkan, yang mematikan, itu ayat hakikat tauhid, kejadian sebenar. Memang Allah yang mematikan, menghidupkan. Manakala ayat yang mengatakan malaikat yang mematikan, itu ayat zahir syariat. Pada pandangan mata kasar, seolah-olah malaikat yang cabut nyawa kita. Azan isyak tu, kita sambung sikit. على الصلاة
La ilaha illallah. Sikit tuan-tuan dalam 5 minit. Baik, jadi hati-hati kerana ajaran sesat ini dalilnya daripada Quran dan hadis. Cuma kita yang sudah belajar, sudah mendalami, sentiasa mengulang kaji tentang tauhid, kita akan dapat menapis ajaran ini walaupun dalilnya Quran dan hadis tetapi sesat. Sesatnya bukan kerana Al-Quran yang dibawa, hadis yang dibawa, tetapi pemahamannya tentang ayat Al-Quran itu dan juga pemahamannya tentang hadis tersebut yang tidak merujuk pada kitab tafsir Al-Quran dan kitab syarah hadis. Hati-hati, jangan kita mudah terikut dengan orang yang mendirikan ajaran baharu yang berdalilkan Quran dan hadis. Baik, tanbih, masalah i'tiqad yang baharu memberi bekas. Ini makhluk memberi bekas. Barang siapa i'tiqad, percaya dalam hati yang baharu itu, ini makhluk, memberi bekas dengan tabiatnya. Apa maksudnya? Artinya boleh memberi bekas dengan sendirinya pada menjadikan atau meniadakan. Dia ada kuasanya sendiri. Siapa-siapa percaya dalam hati makhluk ni ada kuasanya sendiri. Allah ada kuasa, makhluk pun ada kuasa. Seperti ia i'tiqad nasi yang menjadikan kenyang, memang nasi itu yang mengenyangkan, dan api yang menjadikan hangus, dan pisau yang menjadikan luka, dan air yang menjadikan basah. Dengan zatnya, dengan dirinya sendiri, memang makhluk itu sendiri. Nescaya jadi kafir orang itu dengan tiada khilaf, tiada berbeza pendapat. Semua ulama sepakat ini ajaran bukan Islam. Dan jikalau ia mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa dan haji sekalipun, kafirlah juga kerana tiada sah mengucapnya dan sembahyangnya dan puasanya dan hajinya kerana menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. I'tiqadnya kalau salah dalam kitab Tauhid diperingatkan. Mengucapnya tak sah, puasanya tak sah, sembahyangnya tak sah, hajinya tak sah. Jadi hati-hati. Itu sebab syarat sah ibadat ni kalau kita ulang kaji balik syarat sah sembahyang. Pertama, Islam. Syarat sah puasa pertama, Islam. Syarat sah haji pertama, Islam. Maknanya i'tiqadnya betul. Kalau i'tiqadnya salah, jadi tak sah. Syarat ibadat tu jadi tak sah. Baik, itu sebab penting kita sentiasa ulang kaji. Adapun orang yang i'tiqad, percaya yang baharu ini, yakni makhluk memberi bekas dengan kuwah, yakni kuasa yang Allah Ta'ala jadikan padanya, Allah Ta'ala pinjamkan. Bahasa lain tu Allah Ta'ala pinjamkan, titipkan, anugerahkan. Seperti ia i'tiqad, percaya nasi memberi bekas menjadi kenyang dengan kuwah yang Allah jadikan. Kuwah tu bukan kuwah kari, bahasa Arab kuwah, kuasa yang Allah Ta'ala jadikan padanya dan umpamanya. Allah pinjamkan kuasa pada nasi, maka dengan nasi, kuasa yang Allah pinjamkan itulah nasi mengenyangkan. Maka orang itu berdosa besar, lagi fasik, tiada jadi kafir atas kaul yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Dan kata kil, kata setengah ulama, pendapat yang lemah, jadi kafir juga. Jadi dalam kitab yang lain dibahaskan kaul yang mu'tamad, yang kuat tu tiada jadi kafir, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab dia masih kata, i'tiqad ni masih kata kuasa tu daripada Allah, dipinjamkan bermakhluk. Kata kil jadi kafir juga, itu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa? Sebab sifat kudrat Allah sudah jadi 2 atau lebih, terpisah dari zat Allah Ta'ala. Baik. Dan di dalam fahaman wahdaniyah Allah Ta'ala itu, dan dapat difaham daripada wahdaniyah Allah Ta'ala itu, wajib baharu sekalian alam. Wajib baharu, iaitu ada permulaan sekalian alam, segala makhluk. Dan mustahil ada suatu daripada alam itu qadim, yang tiada permulaan. Makhluk tu memang adalah permulaan.
Dan mustahil lawan wahdaniyah, iaitu tiada satu Allah Ta'ala pada zatnya dan pada sifatnya dan pada segala perbuatannya. Bermula dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Alam ini ada permulaan. Itu dalilnya, dalil ringkas lah. Dan firman Allah Ta'ala dalil Qurannya, Qul huwallahu ahad, artinya kata olehmu bermula Allah itu satu. Dan firmannya, wa ilahukum ilahu wahid, bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Baik, cukuplah sekadar ini tuan-tuan tentang sifat wahdaniyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama dia bermanfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu